Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 14 Mac 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, nasib seorang ibu tunggal buta, Norella Bujang dan anak perempuannya, Nur Fatihah Shahman yang hilang tempat berteduh disebabkan tidak mampu membayar sewa rumah telah mendapat perhatian daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. Dimaklumkan kedua-duanya kini buat sementara waktu ditempatkan di sebuah bilik sewa di kawasan Satok oleh pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO yang prihatin. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah bersama rombongan segera melawat kediaman dua beranak tersebut setelah menerima aduan daripada orang awam yang memohon masalah itu dirujuk ke laman kasih. Dalam lawatan itu, Datuk Seri Fatimah menyerahkan bantuan baucer pakaian seragam, beasiswa tempatan dan bas percuma sekolah daripada Yayasan Sarawak, bantuan peralatan sekolah termasuk pelitup muka daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, bantuan Bank Rakyat serta bantuan dari segi keperluan harian daripada JKMS. Ia termasuk bantuan kebajikan RM350 sebulan dan bantu mal RM350 sebulan diterima 3 bulan sekali, termasuk sumbangan berjumlah RM10,000 dengan cara RM500 sebulan daripada Hope Place dan Persatuan Pemilik Kenderaan Pacuan 4 Roda Sibu. Melalui bantuan-bantuan yang diterima daripada kerajaan dan NGO itu, Datuk Seri Fatimah berharap ia dapat meringankan beban Norella dan sedikit sebanyak memberi kekuatan buatnya untuk terus kuat mendepani cabaran kehidupan. Laporan seterusnya, kira-kira 4,057 penduduk melibatkan 664 keluarga di 3 buah kampung daerah Asajaya telah menjalani kuarantin setelah pengesanan kes secara aktif SCD COVID-19 dilaksanakan baru-baru ini. Berikutan hal itu, Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang menyegerakan bantuan bekalan makanan di ketiga-tiga kampung berkenaan iaitu Kampung Asajaya Laut, Kampung Asajaya Tengah dan Kampung Asajaya Ulu. Bantuan makanan tersebut telah diserahkan kepada wakil-wakil penduduk terlibat. Rubiah ketika dihubungi turut menitipkan rasa sedih apabila dimaklumkan lebih separuh daripada penduduk yang disaring didapati bergejala. Oleh yang demikian, jelas beliau pihaknya akan sentiasa mengambil maklum keperluan penduduk dari masa ke semasa. Selanjutnya, rakyat di negeri ini khususnya di Saribas dan bahagian Betong amnya digesa agar menolak persepsi negatif terhadap program vaksinasi COVID-19 yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, semua pihak yang masih belum mendaftar untuk menerima vaksin disarankan agar berbuat demikian bagi mengelakkan menunggu lama giliran. Dan saya menyarankan kepada semua pihak agar secara sukarela untuk melakukan vaksinasi ini, sebab kita jangan mudah terlalu percayalah dengan kelemahan ataupun persepsi-persepsi yang negatif terhadap usaha kerajaan untuk melakukan vaksinasi di kalangan rakyat Malaysia, khususnya kita di bahagian Betong inilah. Dan bagi yang belum mendaftar dalam MySejahtera itu, saya rasa bolehlah melakukannya seberapa segera, sebab giliran untuk melakukan vaksinasi ini saya rasa ramai dan bagi yang dah mendaftar itu pihak Kementerian Kesihatan akan menghubungilah. Beliau berkata demikian semasa menyertai program imunisasi COVID-19 bersama Adun Benting Maro, Raizaili Gapo di Dewan Parlimen Rentap Betong pada Ahad. Muhammad Razi turut memuji Kementerian Kesihatan khususnya Pejabat Kesihatan bahagian Betong kerana memastikan operasi vaksinasi di situ berjalan dengan lancar. Sementara itu, Adun Benting Maro, Raizaili Kapur berkata suntikan vaksin itu sangat penting bukan sahaja untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap tahap kesihatan mereka, malah untuk memacu semula ekonomi penduduk khususnya di Benting Maro. Usaha ini ialah usaha untuk kita mendapatkan perlindungan bagi rakyat kita terhadap pandemik COVID-19 ini, dan saya yakin dengan adanya vaksinasi ini kita akan dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap keselamatan kesihatan kita, dan ikuran daripada itu kita dapat dengan lebih yakinlah untuk kita mengamalkan
kerja harian kita supaya tidak lagi dibelenggu oleh rasa ketakutan dan kita dapat berusaha untuk meningkatkan ekonomi, khususnya ekonomi kawasan kita tu di Benting Maru dan di Bahagian Betuang. Seramai 198 barisan hadapan menerima suntikan pada hari ini, manakala 198 lagi barisan hadapan yang bukan dari kalangan pegawai kesihatan akan menerima suntikan esok. Manakala di Bau, bagi memastikan tiada kekeliruan dalam kalangan pemilik tanah yang terlibat dalam projek Jalan Apa Segong Bypass, Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb mengadakan sesi perbincangan bersama mereka di Kampung Segong, Bau pada Sabtu. Antara penduduk kampung yang terlibat ialah Kampung Apa, Kampung Bariam dan Kampung Segong bertempat pada Sabtu. Projek bina baru jalan raya yang dinamakan Apar Segong Bypass tersebut adalah merupakan projek dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 di bawah Jabatan Kerja Raya JKR sebagai agensi pelaksana. Perbincangan tersebut dilakukan susulan timbulnya kekeliruan di kalangan para pemilik tanah tersebut bahawa tanah mereka akan diambil oleh kerajaan tanpa pengetahuan dan persetujuan mereka untuk tujuan projek berkenaan. Perbincangan tersebut akhirnya membawa hasil yang positif apabila para pemilik tanah tersebut bersetuju dengan penjelasan daripada Datuk Henry dan penyelesaian di peringkat lapangan bersama pihak Jabatan Tanah dan Survey Sarawak dibuat apabila kerja-kerja penyukatan tanah untuk tujuan tersebut dilakukan kelak. Di Julau pula, penduduk di 3 buah rumah panjang di daerah Julau yang menjalani perintah sekatan pergerakan telah menerima bantuan makanan. Bantuan tersebut diserahkan kepada penduduk Rumah Guyu, Rumah Nuing dan Rumah Amba di Naga Buloh, Julau pada Sabtu. Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Julau bertanggungjawab menyelaras penghantaran bantuan itu untuk meringankan beban penduduk yang sedang menjalani tempoh kuarantin. Selain itu, penghantaran bantuan turut melibatkan anggota bomba dan diserahkan kepada ketua isi rumah. Berikut pula, seramai 61 orang penduduk rumah Daniel Ranti di Menyalin Baru, Debak telah menjalani ujian saringan COVID-19 susulan terdapat satu kes positif dikesan di rumah panjang tersebut. Kerja-kerja sanitasi turut segera dilakukan selain perintah sekatan pergerakan dikuatkuasakan sehingga 25 Mac 2021. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Betong juga tampil menyampaikan bantuan makanan kepada penduduk. Dalam pada itu, Tuai Rumah Dene merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas keprihatinan dan tindakan pantas yang dilakukan pihak kerajaan. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.